Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu lagi dengan Ustazah Mia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai bacaan ketika wakaf. Jom kita mulakan. Sebelum kita teruskan pelajaran murid-murid, Ustazah nak tanya, ingat lagi tak apa maksud wakaf? Wakaf bermaksud berhenti. Jadi, kita hari ini ingin belajar bacaan ketika wakaf. Maksudnya, kita nak belajar cara untuk menghentikan bacaan apabila terdapat tanda wakaf, iaitu tanda berhenti. Seperti sebelum ini, kita dah mempelajari ada 6 tanda wakaf. Jadi, hari ini kita nak belajar macam mana cara kita nak baca kalimah yang terdapat tanda wakaf yang kita dah belajar. Kita lihat yang pertama, wakaf pada tak marbutah. Jadi kita lihat contoh yang pertama, kalimahnya adalah radiyatun. Radiyatun. Yang bertanda bulatan itu adalah huruf tak marbutah pada akhir kalimah. Jadi hari ini kita akan pelajari bagaimana cara kita nak matikan huruf tak marbutah apabila terdapat tanda wakaf. Cara bacaannya adalah radiyah. Radiyah. Huruf tak marbutah itu dibaca seolah-olah ia adalah huruf H. Kita ulang sekali lagi. Radiyah. Kita lihat contoh yang kedua bagi tak marbutah. Kalimahnya adalah mal-qari'atu. Mal-qari'atu. Yang bertanda bulatan itu adalah huruf tak marbutah. Bagaimana kita ingin baca apabila terdapat tanda wakaf? Kita perlu matikan tak marbutah. Jadi cara bacaannya adalah mal-qari'ah. Mal-qari'ah. Huruf tak marbutah dibaca seolah-olah ia adalah huruf H. Seterusnya, kita lihat wakaf pada nun syaddah. Nun syaddah ialah nun yang bertanda sabdo di atasnya. Kita lihat contoh yang pertama. Kalimahnya adalah alaihinna. Alaihinna. Yang bertanda bulatan itu adalah nun syaddah, iaitu nun yang bertanda sabdo. Bagaimana kita ingin matikan huruf nun yang bertanda syaddah apabila didatangi tanda wakaf? Jadi cara bacaannya adalah didengungkan dengan kadar 2 harakat. Jadi bacaannya adalah alaihin. Kita ulang lagi sekali. Alaihin. Pada huruf nun yang bertanda syaddah, kita dengungkan dengan kadar panjangnya 2 harakat. Kita lihat contoh perkataan ataupun kalimah yang kedua. Ujurahunna. Ujurahunna. Jadi huruf yang dibulatkan itu adalah huruf nun syaddah, iaitu nun yang bertanda sabdo. Apabila terdapat tanda wakaf, maka kita perlu mematikan huruf nun syaddah. Bagaimana cara nak matikannya murid-murid? Cara bacaannya sama juga, kita dengungkan dengan kadar 2 harakat. Mari kita sama-sama baca. Ujurahun. Lagi sekali. Ujurahun.
Jadi nun yang bertanda sabdu ataupun bertanda syaddah, apabila terdapat tanda wakaf, kita perlu baca dengan didengungkan sebanyak 2 harakat. Yang ketiga, kita lihat wakaf pada fathatain. Fathatain adalah huruf yang berbaris 2 di atas. Jadi bukan berbaris 2 di bawah atau di depan, hanya baris 2 di atas sahaja. Jadi kita lihat contoh yang pertama, kalimahnya adalah yasiran, yasiran, yasiran. Yang dibulatkan itu adalah huruf yang berbaris 2 di atas, iaitu fathatain. Jadi apabila terdapat tanda wakaf, kita perlu mematikan fathatain tersebut. Jadi bagaimana cara bacaannya? Cara bacaannya adalah yasira, yasira. Dibaca dengan baris 1 dan dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Yasira. Kita lihat contoh yang kedua. Kalimahnya adalah ma'rufan, ma'rufan. Yang dibulatkan itu adalah huruf yang berbaris fathatain, yang berbaris 2 di atas. Apabila terdapat tanda wakaf, maka perlu dimatikan. Bagaimana cara mematikan? Kita tengok contoh yang pertama tadi. Jadi baris 1 dan dipanjangkan dengan kadar 2 harakat. Jadi kita baca sama-sama. Ma'rufah, ma'rufah, ma'rufah. Jadi huruf yang berbaris fathatain, yang berbaris 2 di atas sahaja. Apabila jumpa tanda wakaf, jumpa tanda berhenti, cara bacaannya dibuang baris yang satu lagi, jadi 1 baris sahaja dan dibaca dengan kadar 2 harakat. Yang keempat, iaitu wakaf pada qalqalah bertasydid. Jadi murid-murid sebelum ini telah mempelajari tentang qalqalah, bukan? Iaitu terdapat 5 huruf, qaf, ta, ba, jim dan dal. Iaitu huruf yang akan ada keluar bunyi sedikit apabila dia bertanda mati. Jadi pada hari ini kita lihat qalqalah bertasydid, iaitu huruf qalqalah, 5 qalqalah tadi, dia mengandungi tanda sabdu. Jadi hurufnya qaf bertanda sabdu, ta bertanda sabdu ataupun syaddah, ba bertanda sabdu atau syaddah, jim bertanda sabdu dan dal bertanda sabdu. Jadi kita lihat contoh yang pertama. Kalimahnya adalah wal hajji, wal hajji, wal hajji. Ya, kalimah huruf yang dibulatkan itu adalah huruf jim, iaitu huruf qalqalah, dan dia ada tanda sabdu, ada tanda syaddah di atasnya. Jadi bagaimana jika ia didatangi tanda wakaf? Cara bacaannya adalah berhenti seketika sebelum bunyi. Jika sebelum ini huruf qalqalah diterus bunyi wal haj, tapi ini disebabkan dia ada tanda sabdu, ada tanda syaddah, dia perlu berhenti seketika sebelum keluar bunyi. Jadi bacaannya seperti ini. Dengar betul-betul. Wal hajj. Kita berhenti dulu baru keluar bunyi. Wal hajj. Wal hajj. Kita lihat contoh yang kedua.
Kalimahnya adalah watabba. Watabba. Yang dibulatkan itu adalah huruf qalqalah dan dia mempunyai tanda syaddah. Ada tanda sabdu di situ. Jadi apabila dia didatangi tanda wakaf, jadi macam mana cara bacaannya? Ini biasa kita jumpa surah Al-Lahab. Jadi cara bacaannya sama juga, kita berhenti seketika sebelum bunyi. Jadi macam mana nak baca? Watab. Berhenti seketika baru keluarkan bunyi qalqalahnya. Watab. Yang akhir iaitu yang kelima, wakaf pada dua huruf sakinah tanpa tanwin. Dua huruf sakinah iaitu terdapat satu huruf yang bertanda mati sebelum huruf yang akhir. Kita terus lihat kepada contoh yang pertama. Kalimahnya adalah wal fajri. Wal fajri. Yang dibulatkan di situ, kita lihat huruf ra adalah huruf yang terakhir. Dan sebelum huruf ra terdapat huruf yang bertanda mati. Apabila ada tanda wakaf, maka dua huruf yang terakhir itu mesti dimatikan. Sebabnya huruf yang terakhir mesti dimatikan apabila tanda wakaf. Dan sebelumnya memang bertanda mati, jadi ada dua huruf yang perlu dimatikan. Jadi bagaimana cara bacaannya? Cara bacaannya adalah kita masukkan sifat huruf yang terakhir. Bagaimana tu? Kita lihat dulu, kita dengar dulu bagaimana cara bacaan wakafnya. Wal fajr. Wal fajr. Macam mana tu? Huruf yang bertanda mati tu kita matikan dulu, wal fajr. Kemudian kita masukkan pada sifat huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir itu huruf ra. Bagaimana sifat huruf ra? Dia bergetar. Jadi kita masukkan pada sifat ra. Wal fajr. Wal fajr. Wal fajr. Kita lihat contoh yang kedua. Kalimahnya adalah wal jismi. Wal jismi. Jadi kita lihat di situ huruf yang terakhir sekali adalah huruf mim. Dan sebelum huruf yang akhir tu adalah huruf yang bertanda sukun, yang bertanda mati. Jadi apabila ada tanda wakaf, maka ada dua huruf yang kita perlu matikan. Itu yang dipanggil dua huruf sakinah. Jadi bagaimana cara nak baca? Ingat, dia sama juga, masukkan sifat huruf yang terakhir. Kita matikan dulu huruf yang bertanda mati, kemudian masukkan sifat huruf yang akhir. Okey, sama-sama kita baca. Wal jism. Wal jism. Jadi kita matikan huruf yang bertanda mati iaitu huruf sin. Kemudian bagaimana sifat huruf mim, murid-murid? Sifat huruf mim kita perlu merapatkan kedua-dua bibir kita atas dan bawah, betul? Okey, jadi kita matikan dulu baru kita masuk sifat huruf yang terakhir. Wal jism. Wal jism. Macam mana murid-murid? Semua boleh faham dengan pembelajaran hari ini? Kalau ada yang kurang faham dengan cara bacaan ketika wakaf, jangan risau. Semua boleh ulang semula tengok video ini ataupun terus bertanya dengan Ustazah Mia. Ustazah Mia doakan semua murid Ustazah dapat menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dengan mengamalkan bacaan Al-Quran yang betul dan bertajwid. Sampai di sini saja pembelajaran hari ini dengan Ustazah Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.